Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak apa khabar? Okay, Alhamdulillah, insyaAllah semua sihat. InsyaAllah malam ni kita teruskan pengajian kita insyaAllah dalam rancangan Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Okay, so anak-anak, malam ni insyaAllah kita akan terus pengajian kita dalam bidang hadis. Saya macam Abah beritahu sebelum ni, hadis kita ada 4 saja, 2 tingkatan 4, 2 tingkatan 5. So hari ini kita akan belajar hadis tingkatan 4, tajuk yang kedua, iaitu tajuk apa anak-anak ya? Tajuknya perpaduan teras kemajuan. Perpaduan teras kemajuan. Satu tajuk yang sangat menarik tentang bagaimana kita perlu bersatu padu. Ya, pesanan dari Nabi SAW dalam hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'a ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslim akhul Muslim la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahkira aqalul muslim akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramu damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahul Muslim. Okey, apa maksud dia? Daripada Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu dengki mendengki, jangan tipu menipu, jangan benci membenci, jangan berpaling muka, jangan berjual beli di atas jualan orang lain, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam dengan orang Islam adalah bersaudara. Mereka tidak boleh menzalimi, tidak boleh membiarkan dalam kehinaan, tidak boleh membohonginya dan menghinanya sesama Islam. Takwa itu di sini, kata Nabi sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. Memadai seseorang itu dianggap jahat apabila dia menghina saudaranya. Setiap orang Islam ke atas orang Islam lain haram darah, harta dan juga kehormatannya. Itulah pesanan Nabi SAW, beberapa perkara tentang bagaimana pentingnya perpaduan. Beberapa perkataan jangan. Okay. So sekali anak-anak kita nak tengok pula apa faktor perpecahan. Kenapa Nabi sebut tadi dalam hadis tadi, faktor perpecahan dalam kalangan masyarakat ini yang disebut oleh Nabi, dengki, jangan dengki, menipu, benci membenci, berpaling muka, jual beli di atas jualan orang lain. Inilah faktor. Kalau soalan tanya faktor, jangan tulis perkataan jangan. Ya. Tapi kalau sebut apa yang dilarang, okey, ini juga sama ya. Okey, so sekarang kita tengok apakah terangkan satu persatu perkataan yang disebut oleh Nabi tadi. Yang pertama iaitu dengki. Apa itu dengki? Perasaan kurang senang atau gelisah melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Allah, dia tengok orang tu lebih ada kereta, ada rumah, ada isteri besar, rumah besar. Dia tak boleh duduk, Sentiasa berharap nikmat tersebut hilang daripadanya. Ya Allah, biar mampus dia tu, biar kereta dia tu rosak, Rasa tidak tenang dan berusaha untuk supaya nikmat tersebut berpindah milik kepadanya. Sifat dengki adalah satu sifat yang dicela oleh Nabi SAW. Kita tak boleh dengki. Tak boleh dengki kepada kelebihan yang ada pada orang lain. Lain kalau orang menuntut ilmu, tengok dia tu pandai, nak berusaha pandai macam dia. Tengok dia tu kaya, nak jadi kaya macam dia untuk berusaha, menderma dan sebagainya. Itu okey. Ini dengki yang tidak bertempat. Okey, kita tengok pula yang kedua, menipu. Anak-anak pernah menipu tak Menipu apa dia? Adalah perbuatan sama ada melalui tutur kata atau tingkah laku berkaitan dengan muamalat yang dilakukan secara tidak jujur. Ya, contohnya pembeli. Orang membeli pun menipu kadang-kadang. Menawarkan harga yang tinggi pada suatu barang sedangkan dia sendiri tak mampu nak beli. Dia letak harga tinggi, dia tak mau beli pun. Yang kedua, peniaga pula menipu timbangan dengan tujuan mendapat keuntungan yang sangat tinggi. Apa teringat kisah masa duduk mengaji dekat Mesir dulu? Orang Arab dia jual, Dia jual barang, dia letak buah. Contoh abang beli buah apple satu tempat, nama dia Atabah. Dia tengok, dia beli, masa timbang tu, cantik buahnya. Rupa-rupanya waktu kita timbang tu, buah tu lebih. Dia buang. Yang elok-elok dia buang, dia tinggal yang buruk saja. Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu contoh daripada penipuan. Yang ketiga,
benci membenci. Benci apa dia? Merupakan perasaan marah yang lahir dari sifat angkuh dan sombong. Orang yang bersikap benci sering gelisah, kan? Dia benci ni hati tak tenang, tidak tenteram dan marah kepada orang lain. Mereka sanggup memfitnah, masya-Allah, mengumpat, ya, memulau, ya, benci sangat-sangat ni, menghina, menyakiti dan membunuh orang lain. Masya-Allah, tabarakallah. Benci ku malah nak tengok engkau, kan? Konon-kononnya lah, benci tak boleh. Kita tak boleh benci, malahan Nabi SAW suruh kita berkasih sayang. Okay. So anak-anak, yang seterusnya, yang keempat, iaitu berpaling muka. Ni lagi dahsyat ni. Berpaling muka, tidak bertegur sapa dan hidup pentingkan diri sendiri. Dia ada jiran, dia tak mau sembang. Sifat ini lahir daripada apa? Perasaan ego dan juga sombong. Kesannya akan hilang keharmonian hidup bermasyarakat dan juga hubungan silaturahim. Jiran sebelah rumah tak tengok langsung, berpaling muka, kan? Tengok jiran tak kenal, duduk rumah satu pagar di sebelah rumah tu, tak kenal jiran. Maknanya itu juga adalah sikap berpaling muka. Dan yang kelima, Nabi pesan apa? Jangan, ya, berjual beli di atas jualan orang lain. Apa dia? Ia bermaksud membatalkan jualan atau pembelian kepada orang lain untuk kepentingan diri, ya. Perbuatan ini menimbulkan rasa marah terhadap penjual atau pembeli yang menjadi mangsanya. Contoh macam inilah. Abang nak beli sebuah kereta. Kereta tu harga dia RM5,000. Dah janji, dah deal dah dengan orang yang nak jual tu. Tiba-tiba ada orang lain potong trik. Kan? Dia mai, dia kata, ni hang nak jual kereta berapa kat Ustaz Azlan tu? Ustaz Abah tu. Jual kat dia RM5,000, rugi. Aku jual kat aku. Aku ambil kat hang RM7,000. Dia jual beli di atas jualan orang lain. Hukumnya adalah haram dan ditegak oleh Nabi SAW. So jelas dekat sini perpaduan akan mewujudkan suatu kejayaan kepada umat Islam. So apa perlu kita buat? Langkah ke arah perpaduan memupuk kasih sayang di antara anggota masyarakat, mengamalkan sikap tolong-menolong dan saling bekerjasama, memelihara hak orang lain dengan menghormati maruah dan budaya mereka. Yang keempat, apa dia lagi? Bertolak ansur. Dan prihatin terhadap masalah jiran dan juga masyarakat, mengamalkan budaya ziarah menziarahi. Sekarang ni tak boleh lah, waktu PKP ni tak boleh pergi ziarah. Nanti saat lagi tak patai-patai, hilang RM1,000, duduk dalam lokap pula, kan? Tapi dalam Islam kita dituntut menziarahi waktu kita boleh ziarah lah. Dan yang keenam, bersikap patriotik dan sayangkan negara. So last, pengajaran hadis. Apa pengajaran? Apa yang baik-baik lah yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Kita janganlah hasad, mendengki, jangan tipu, menipu, jangan berpaling muka. Itu contohnya. Tapi dekat sini bagi semua orang Islam adalah bersaudara. Perpaduan sangat penting kepada kestabilan bangsa dan negara. Mengekalkan perpaduan adalah tanggungjawab semua rakyat. Sifat dengki, mendengki dan pula memulau akan menghancurkan ukhuwah Islamiah. Boleh faham anak-anak? InsyaAllah boleh faham. Dan yang terakhir, macam biasa, kita bagi soalan. Soalan ini adalah klon soalan SPM. Minta juga kamera. Abang tak nak baca lah. Okay, scan lama sikit. Okay. Ini hadis, ya. Yang muka surat yang pertama. Dan yang kedusnya, abang akan bagi pula muka surat yang kedua. Tengok sekat sini, ya. Okay, ini hadis. Okay, anak-anak boleh tengok dan buatlah nanti berbincang dengan guru-guru anak-anak, ustaz-ustazah, bincang jawapannya. Okey, dan terus kepada soalan kebat. Okey, soalan kebat kita tengok dekat sini. Uraikan hujah anda bagaimana perbuatan negatif. Bagaimana? Soalan bagaimana mestilah cara, ya. Ada dua maklumat dekat sini, anak tengok nanti try buat. Dan yang terakhir, sebuah negara akan mundur apabila perpaduan diabaikan. Berikan hujah anda 4 markah. Okey, berdasarkan slogan, bersatu kita teguh, bercerai kita kahwin lain. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kan? Jadi bagaimana perpaduan dapat diamalkan dalam kalangan murid di sekolah uraikan. So anak-anak, berasa cukuplah untuk malam ini. Panjang lebar, ya. Panjang lebar tentang perkongsian perpaduan teras kejayaan. Dengan kita bersatu padu, insya-Allah kita semua akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Aqul qauli hadza, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.